Penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama pada pagi ini meneruskan bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi pada bab adab seorang alim. Sebelum kita masuk kepada bab ni, saya suka untuk kita baca apa yang telah disebutkan oleh Al-Qutbu Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Sayyiduna Al-Imam Al-Qutub Qutbud Da'wah wal Irsyad Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah mengatakan, man ta'ammala ahwal as-sahabati wa tawaqqufahum fil umur an ma la ya'ni arafa adab ar-rijali wa adab al-ilmi wa adab al-a'immati. Siapa yang melihat hal ihwal para sahabat dan tawaqqufahum fil umur an ma la ya'ni, jadi mereka berhenti dan tidak melakukan perkara yang bukan urusan mereka. Arafa adab ar-rijali wa adab al-ilmi wa adab al-a'immati, maka kita akan ketahui tentang adab para tokoh, adab ilmu dan juga adab-adab para a'immah. Maknanya di sini perlu bagi seorang untuk mempelajari adab, antara lainnya adalah dengan membaca dan melihat perjalanan hidup para salihin yang terdahulu. Jadi wajib kena baca buku-buku ataupun kitab-kitab yang menceritakan tentang manaqib, peribadi, perjalanan hidup alim. Di zaman lah sekarang macam biografi bagi alim tersebut. Wa arafa ma yanbaghi an yustakthara minhu min al-ilmi wa yustaqalla minhu wa ma yuzharu wa ma yuktamu. Dan kita dapat ketahui juga dengan perjalanan para sahabat dan para tabi'in dan wali Allah Subhanahu wa taala ini, dengan apa yang sepatutnya kita banyakkan dengan ilmu dan apa yang patut kita kurangkan daripada mengambil sesuatu ilmu tersebut. Karena kalau lihat para alim ulama di kalangan para sahabat, para awliya Allah Subhanahu wa taala, dalam sirah perjalanan hidup mereka akan diceritakan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka tumpukan dan apa yang mereka nasihatkan untuk ditinggalkan. Unzur kaifa lam yas'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli asy-syadidi bayadith thiyabi man huwa min aina jaa. Cuba lihat dalam hadis, kata Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Sayyidina Jibril. Cuba tengok, ini adab yang besar yang ditunjukkan oleh para sahabat. Mereka tidak bertanya langsung siapa yang datang. Yang bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang maklumkan balik. Tapi dalam hadis, sahabat tak tanya tu siapa. Ini orang mana? Tak ada. Betul tak ditanya man huwa wa min aina jaa, dari mana dia datang. Hatta ibtada'a bi nafsihi yahkihi li Umar ba'da muddatin. Selepas 3 hari bertemu Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Umar, baru Nabi cerita. Nabi sendiri yang cerita, bukannya ditanya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wa yu'rafu min dzalika man'ul ikhbari 'ani syai' qabla waqtihi. Dan juga di sini menunjukkan bahawa kenapa Nabi tidak maklumkan pada hari pertama dalam majlis, tapi ditangguhkan 3 hari setelah itu ketika bertemu dengan Sayyidina Umar. Menunjukkan bahawa ada muhlah ataupun masa tempoh yang diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dimaklumkan khabar tersebut. Bukan semua masa, semua benda nak diceritakan dalam satu masa. Jadi ini pun adab alim. Adab seorang alim dengan para muridnya. Bukan semua dia nak cerita dalam satu majlis. Bukan semua dia nak sampaikan dalam satu majlis. Tapi dia letakkan dengan tadrij, dengan tadarruj, dengan sedikit demi sedikit diberikan kepada murid. Jadi daripada sini hadis kita dapat ambil hukum bagaimana para ulama menyusun tadarruj dalam ilmu. Kitab ini didahulukan, kitab ini dikemudiankan, ini tidak perlu ditanya, ini yang patut ditanya, ini yang patut kamu beri perhatian, ini tidak patut kamu beri perhatian, ilmu ini patut kamu pelajari, ini jangan dipelajari lagi. Semua ini diambil daripada apa? Daripada hadis Sayyidina Jibril. Hadis Sayyidina Jibril alaihi salam dipanggil Ummul Hadis. Hadis yang kedua yang terpanjang dalam yang kedua yang antara yang paling panjang di dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam
Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhuma. Wa idza jaa akhbara min ghairi su'al. Ya. Dan ada kaifa lam yas'alu 'anil mar'ati allati talabat an yuqama 'alayha hadduz zina wa 'anil rajuli alladhi ataha wa hal huwa bighasbin aw biridan minha wa nahwi dhalik, intaha min tasbitil fuad. Cuba tengok bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ada perkara yang mereka ketika tidak dikhabarkan oleh Nabi SAW, maka mereka menyerahkan urusannya kepada Rasulullah, bila Rasulullah yang akan sampaikan perkara tersebut kepada audien ataupun kepada para muridnya. Dan cuba tengok bagaimana mereka tidak bertanya langsung tentang perempuan allati talabat an yuqama 'alaiha hadduz zina. Yang mana datang meminta untuk didirikan kepadanya had zina, disuruh dipukul oleh Nabi SAW ataupun direjam. Wa 'anil rajuli alladhi ataha, dan tak ditanya pula tentang lelaki yang mendatanginya, adakah dia dirogol ataupun dengan sebab redha dan sebagainya, tak ditanya. Tak tanya langsung. Cerita kata pernah berlaku seorang sahabat di kalangan wanita mengaku kepada Nabi bahawa dia telah berzina. Kemudian tak ditanya dengan lanjut oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tentang masalah tersebut. Ini akhlak dan adab yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih yang sepatutnya kita beri perhatian. Sebab tu kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, la yajidul alimu ladzatal ilmi hatta yuhadziba nafsahu wa akhlaqah. Tidaklah mendapatkan alim tadi dengan kelazatan ilmu sehinggalah dia memperbaiki akhlak dan peribadinya. Wa yastaqima 'alal kitabi was sunnati wa yarmiya birriyasati tahta qadamihi. Dan dia mesti mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dengan jalan tersebut. Dan yang ketiga, yarmiya birriyasati tahta qadami, meletakkan pangkat dan kedudukan di bawah tapak kakinya. Maknanya tidak mengejar pangkat, tidak mengejar kedudukan. Dan sebab tu disebutkan di antara adab alim, nanti kita akan bacakan satu persatu di antara adab-adab alim yang sepatutnya kita ambil perhatian. Adab dengan dirinya. Bait yang ke-64. Dalam bab ini ada 3 bab. Iaitu yang pertama adab dengan dirinya. Adab alim dengan dirinya. Yang kedua adab alim di dalam majlis. Dan yang ketiga adab alim bersama dengan para muridnya. Ini ada 3 bab yang akan dibincangkan oleh kita. Kenapa didahulukan alim? Karena alim adalah yang diikuti. Jadi yang diikuti maka perlu diperbaiki terlebih dahulu. Perlu memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Karena kalau kepala terbang, kalau kepala kereta api terbalik, hak belakang ikut terbalik sekali. Jadi dia lurus dulu. Kalau tidak jadi ketam mengajar anaknya berjalan lurus, sedang dia sendiri berjalan bengkok. Jalan bengkok, dah jalan apa? Jalan mengiring. Ketam jalan mengiring, nak ajak anak jalan lurus. Teruk. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maksudnya apa dia? Tak akan mampu seorang yang bukan ahlinya ataupun yang dia sendiri tidak ada akhlak dan adab mengajarkan muridnya dengan adab. Maka dia terlebih dahulu perlu beradab. Beradab pada dirinya, beradab dengan gurunya, beradab dengan apa sahaja yang berkait dengan ilmu. Maka ini akan turun kepada para murid. Sebab itu disebut oleh para ulama at-tilmiz suratul syaikh. Murid adalah gambaran gurunya. At-tilmiz suratul syaikh. Jadi kalau kita tengok, oh ini anak murid siapa ni? Oh tok guru dia sekian, patutlah pun. Tok gurunya pun masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau tengok ni anak murid siapa ni, tengok tu, tok guru dia pun kuat maki orang. Maki orang tu, maki orang ni. Celah orang tu, celah orang ni. Dia aja betul. Akhirnya lahir anak murid yang juga mencari kesalahan dan juga perkara yang sama dilakukan oleh muridnya. Karena tilmiz suratul syaikh. Ini disebut oleh guru kami, Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala. Alim itu punya adab diamalkan. Takutkan Allah dan ikhlas beriringan. Ini ma'ruf. Kalau para penuntut ilmu, antara simah mereka adalah taqwa dan perlu ikhlas, maka guru lebih utama dengan perkara tersebut. Mesti bersifat dengan taqwa dan juga
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ilmunya tidak diajarkan melainkan kepada yang menginginkan. Yang kedua di antara adab bagi alim tersebut adalah dia tidak menyebarkan dan tidak memberikan sewenang-wenangnya ilmu melainkan kepada yang menginginkan perkara tersebut. Ilmu ni bukan barang dagangan yang boleh untuk kita lelong dengan sewenang-wenangnya. Ilmu bukan lelongan. Ilmu adalah harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut oleh Nabi al-ulama warathatul anbiya. Kerana dia bersifat dengan waris. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilm faman akhazahu faqad akhadha bihazzin wafir. Maknanya bila disebut oleh Nabi dengan makna waris, dia bukan barang dagangan, dia warisan. Bila warisan maknanya benda ni mahal. Dan warisan perlu dipilih kepada ahlinya. Karena itu disebut menjaga ilmunya tidak diajarkan melainkan kepada yang menginginkan. Ini bukan bermaksud kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Tapi sebaliknya, memilih dan menyerahkan ilmu tadi kepada ahlinya yang sepatutnya diberikan kepada yang menginginkan. Jadi perlu diambil perhatian tentang masalah tersebut, dan hadis yang kita bacakan tadi perlu difahami dengan baik. Tamam. Dan kemudian juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Juga di antara adab alim, mereka tidak banyak terlibat dengan pemerintahan. Ataupun dengan pemerintah. Minta maaf, bukan dengan pemerintahan, pemerintah. Maksudnya, kalau kata ada pembesar, menteri, raja dan sebagainya, mereka tidak akan menapak kaki mereka menuju ke rumah para pembesar dengan tanpa niat yang mulia. Sebab itu saya sebut di sini tanpa niat mulia, bermakna kalau dengan niat yang mulia, maka diharuskan yang seperti disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sidi Nawawi Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah, menyebutkan dibenarkan kepada para alim untuk pergi ke rumah para pembesar dengan niat yang baik. Maknanya sama ada niatnya untuk mengangkat kezaliman yang dilakukan. Yang kedua, untuk maslahah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk dirinya tidak dibenarkan. Kalau untuk kepentingan dirinya tidak dibenarkan. Untuk dapatkan pangkat, kedudukan, kewangan dan sebagainya tidak dibenarkan. Kerana ini merendahkan kedudukan ilmu. Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala ketika datangnya Qidwi, bukan Qidwi Ismail, Qidwi ada seorang lagi Qidwi, ini anak-anak cucu kepada Ali Basha yang memerintah Mesir pada ketika dulu, pada zaman Turki Uthmaniyah. Beliau tidak akan bangun menyambut Qidwi ataupun governor pada waktu tersebut yang datang. Governor maksudnya sama peringkat seperti menteri besar ataupun wakil kepada sultan, maksudnya raja lebih kurang. Boleh kata raja pun boleh juga, kerana dia wakil kepada sultan, wakil kepada khalifah pada waktu tersebut yang berada di Mesir. Kalau dia datang ke majlis Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, Syekhul Azhar Syarif, beliau tidak akan bangun kalau kelasnya sedang berjalan. Sebaliknya diminta untuk Qidwi tunggu di luar daripada majlis, di atas kerusi yang diperbuat daripada pelepah tamar. Duduk atas tu saja, tunggu dulu sampai kelas habis, baru boleh jumpa. Dia tak akan bangun menyambut dan memberhentikan kelasnya hanya semata-mata kerana datangnya Qidwi tadi. Khususnya kalau dia datang dalam keadaan mengejutlah. Lain kalau datang dalam keadaan ada perjanjian. Dah maklum kata akan datang sekian-sekian waktu. Biasanya kadang-kadang pemerintah ni dia datang waktu yang tertentu dan nak diperlihatkan kedudukannya. Maka raja kena alim kena bangun sambut dia pada waktu tersebut. Tapi para masyaikh, para ulama yang terdahulu menjaga izzah ilmu, mereka tidak akan bangun melainkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang bangun. Lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, mereka tidak akan bangun. Macam mana para nabi nak datang? Datang, kau suka. Ya Allah. Apa masalah dia? Kalau Nabi datang dalam majlis pada ketika tersebut, bangun. Tapi kalau lain daripada para anbiya dan khususnya Nabi kita Muhammad, mereka tidak akan bangun. Dimuliakan ilmu dan apa yang berkait dengannya. Maka ini tidak akan lahir melainkan daripada izzah ataupun daripada taqwa yang tinggi, menyebabkan kegerunan tadi masuk dalam hati raja, masuk ke dalam hati pemerintah.
Tamam? Jadi kerana itu alim ini adalah sultan dalam qulub. Bagi sultanul qulub bagi manusia. Alim yang sebenar adalah sultan al-qulub. Rajanya hati umat. Kalau raja adalah rajanya kepada zahir umat untuk menjaga hukum hakam yang ada daripada berlaku fawda ataupun kerosakan dalam alam, mana ada pemerintah, maka alim adalah sultanul qulub kepada umat. Yang mereka memimpin hati-hati umat ini, dan lebih daripada raja lagi tasarrufnya, kedudukan dan kemuliaannya lebih daripada tersebut. Sebab tu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, kebaikan umat ini adalah dilihat pada baiknya raja mereka. Dan kebaikan raja mereka adalah dilihat pada kebaikan para ulama mereka dalam memimpin para raja tersebut, maknanya ulama di atas para raja. Tetapi mereka merendahkan diri dan meletakkan diri mereka di bawah pemerintahan. Sebaliknya mereka adalah penasihat kepada para raja. Datang ke rumah pembesar dibenarkan, ada qaidnya, iaitu kalau dengan niat yang mulia. Kalau tidak dengan niat yang mulia, tidak dibenarkan bagi para ulama menghadiri majlis dengan ataupun menapak kakinya ke depan pintu rumah raja. Kalau disebut dalam riwayat, dikatakan bahawa seburuk-buruk alim adalah yang menapak kakinya, yang berada di depan pintu pemerintah. Dan sebaik-baik pemerintah adalah yang berada di depan pintunya alim. Maksudnya pemerintah yang datang melawat alim, ini tanda-tanda yang baik. Pemerintah yang menunggu alim datang bertemu dengannya dan juga alim pula pergi bertemu dengannya, maka ini menunjukkan bahawa alim tersebut adalah orang yang buruk akhlaknya. Tetapi kita sebagai umat, ketika melihat alim ulama datang ke rumah para pemerintah, perlu meletakkan baik sangka. Kemungkinan beliau datang dengan tujuan umat, bukan dengan tujuan peribadi dirinya. Kena niat kita pula perlu jaga, dan mereka juga perlu menjaga niat mereka. Kita juga perlu berhusnuzan dan berbaik sangka dengan mereka. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Jadi para alim ini, yang pertama antara sifatnya juga adalah merendahkan diri mereka. Tidak sombong dengan para pelajarnya. Malah mengakui kalau dia melakukan kesilapan. Karena yang maksum hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu saya sebut sebelum ni cerita, dah pernah cerita dah sebelum ni, berkenaan dengan para ulama yang mengakui kesilapan mereka, antaranya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh seorang perempuan tentang mahar. Dan Sayyidina Umar meletakkan mahar dengan harga yang tertentu, dengan maksudnya jangan dilebihkan daripada sekian-sekian. Maka perempuan tadi menegur Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Sadaqatil mar'atu wa bukan ayat dia macam tu. Ayat dia macam mana? Khata'al Umar, sebab kawan itulah. Aqta'al Umar. Aqta'al Umar. Maksudnya telah salah Umar dan benarlah perempuan tersebut. Lebih kurang itulah ayat dia. Cuma terlupa dia punya bahasa Arab. Jadi ayat itu disebutkan oleh Sayyidina Umar, dan tidak akan keluar perkataan ni mengakui kesilapan dan juga kalau kata kita berlaku silap dalam ucapan kita dan sebagainya, tidak akan mampu untuk mengakui, melainkan ini warisan daripada pemuka terdahulu, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alim yang mempunyai proses tersebut lahir daripada proses warisan tersebut. Jadi dia rendah diri, mengakui kalau dia melakukan kesilapan, dan ucap terima kasih kalau kata ada tanbih ataupun peringatan daripada pelajarnya yang mengingatkan dia dengan kebenaran terhadap ilmu yang dipelajari. Yang saya sebut sebelum ni, Maulana Syekh Abdul Razak Halabi rahimahullahu ta'ala, mufti Dimashq, mufti Halab satu ketika dahulu. Maulana Syekh Abdul Razak Halabi ini alim besar, ketua para ulama di Dimashq, di Syria. Dan beliau mengajar di bawah Qubbatun Nasr, mengajar Sahih Bukhari pada setiap pagi di Masjid Umawi. Dan pernah sekali kata Syekh Adham Asimi diceritakan berkenaan dengan guru beliau, iaitu Syekh Abdul Razak Halabi. Dan saya juga pernah dengar cerita ni daripada guru saya yang mulia, Maulana Syekh
Mukhtar Al-Jazairi hafizahullah taala, yang cerita ini diceritakan bahawa satu hari Syekh Abdul Razak Halabi mengajar di Ma'had Fatah dengan ilmu Nahu, kitab Mughnil Labib, karangan Al-Imam Ibn Hisham. Ini kitab yang paling tinggi, antara yang tertinggi lah dalam pengajian ilmu Nahu. Jadi bila Imam Ibn Hisham, dia ada peringkat kitab-kitabnya dalam Nahu. Kalau kita pelajari, yang pertama Qatrun Nada. Ini kira peringkat permulaan lah bagi zaman tersebut. Zaman lah Qatrun Nada jadi peringkat yang ketiga bagi ilmu. Akhirnya dia peringkat mubtadi lagi. Qatrun Nada masih mubtadi pada zaman Al-Imam Ibn Hisham. Pada zaman sekarang dia jadi peringkat ketiga. Jadi peringkat pertama mengaji Qatrun Nada, yang kedua Syuzuruz Zahab. Naik yang ketiga, naik peringkat kitab Al-Hujjah. Ada satu kitab Al-Imam Ibn Hisham namanya Hujjah kalau tidak salah saya. Kemudian naik pada peringkat, bukan Hujjah lagi, Awdah Masalik, syarah kepada Ibnu Malik. Habis Awdah Masalik baru naik kitab yang ketiga, iaitu Hujjah. Ketika peringkat yang keempat Hujjah, peringkat yang kelima Mughnil Labib. Mughnil Labib peringkat yang kelima. Siapa yang kuasai Mughnil Labib, maka dia telah menguasai, saya minta maaf, bukan Hujjah, Jami', kitab Al-Jami'. Al-Jami' iaitu kitab Ibnu Hisham yang keempat. Kemudian peringkat yang kelima kitab Mughnil Labib. Habis Mughnil Labib maknanya, kata Syekh Adham Asimi, sirta imratur fi ilmi nahw. Kamu akan jadi imratur dalam ilmu nahwu, jadi raja dalam ilmu nahwu. Karena apa? Tapi kalau mengaji saja pun tidak mura'ah qawaidnya, maka tidak akan jadi imratur jugalah. Baca salah juga kalau tak muraikan dia punya syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Jadi Mughnil Labib diajar oleh Al-Imam Syekh Abdul Razak Halabi. Berpuluh tahun dia mengajar di Ma'had Fatah. Tapi selepas dia tua ni, waktu dia tua, dia tidak larat lagi untuk pergi kadang-kadang dalam kelas, diganti dengan muridnya. Satu hari dia datang dan muridnya tengah duduk mengajar kitab Mughnil Labib. Ingat guru tak datang. Ingat Syekh Abdul Razak tak datang. Rupanya dia datang. Bila dia datang tengok anak murid dah mengajar, dia kata teruskan mengajar, saya nak duduk dalam majlis. Kamu anggap je saya tak ada. Dan muridnya teruskan mengajar. Habis mengajar, maka apa kata Syekh Abdul Razak Halabi? Kata beliau, jazakumullah khair. Saya ucap terima kasih banyak kepada kamu kerana kamu telah beri peringatan dan juga pengajaran yang baik pada saya pada hari ini. Ada benda yang telah saya tersilap faham sejak sekian lama, hari ini saya faham. Dengan berkat siapa? Berkat kamu. Maksudnya guru mengaji pula dengan murid pada ketika tersebut, dan dia tidak mengakui bahawa dia yang saja betul pada waktu itu. Tak. Dia mengakui, kata dia tersilap, dan muridnya yang betul dan tepat pada waktu itu dengan ucapan dan syarahannya ketika tersebut. Ini antara sikap alim yang ada dalam Islam, yang disebutkan dalam sirah dan juga sejarah para ulama. Lepas tu kena baca sirah perjalanan para ulama, bagaimana mereka menerima nasihat, sifat insaf yang ada pada mereka yang luar biasa. Insaf ni apa dia? Bahasa insaf sekarang kalau kita nak sebut, terjemahan insaf yang paling sesuai apa dia? Sedar diri, insaf. Kalau kita sebutkan, kita kena ada insaf. Insaf ni bukannya bukan. Insaf ni maknanya itu dah terjemah dah, saya terlupa ayat yang sesuai dan kesedaran. Insaf ni maknanya dia tidak bersikap ego, macam tu. Faham tak? Apa dia tidak bersikap ego ni? Apa dia terjemahannya? Ada Saifullah? Putusan di tangan kita. Allahu Akbar. Yang itulah lebih kurang. Lepas tu kata di antara adab alim adalah al-insaf. Insaf. Maksudnya kalau kita berdebat dengan seorang, kena ada akhlak insaf. Lapang dada. Ya, lapang dada. Insaf ni lapang dada. Itu yang tepat. Insaf maknanya lapang dada. Sebab tu di antara adab ilmu dan juga barakah ilmu adalah al-insaf, iaitu berlapang dada. Yang ni yang susah dibuat oleh seorang zaman sekarang ni. Berlaku khilaf sikit, dia keluar daripada had dia. Tidak ada insaf. So, tidak berlapang dada.
Sebab tu kata Al-Imam Malik rahimahullah, ma fi zamanina aqallu minal insaf. Tidak ada zaman sekarang ni, zaman Imam Malik, maksudnya berlapang dada. Payah nak berlapang dada ni, payah. Nah, berlaku khilaf sikit, syirik. Berlaku khilaf sikit, murtad. Berlaku khilaf sikit, keluar pada agama. Syirik akbar. Apa benda? Nah. Letak capal kat depan tempat sembahyang, terus jadi syirik akbar. Syirik akbar memang mana ni? Nah. Lepas tu semua pula pakat jadi hero. Pakat tak sepatutnya. Ni bukan kebiasaan kita di kalangan masyarakat Melayu. Bukan ni. Buat apa kita nak jadikan kebiasaan? Habis tu, kalau gambar capal tadi pergi letak dekat depan pintu. Ini bukan kebiasaan juga. Tak takpiah. Ini pun bukan kebiasaan kita. Habis tu? Apa kebiasaan ini? Masalah meletakkan capal di depan macam yang viral sekarang ni, letak dekat tempat mihrab. Baik, kalau nak bincang pada masalah makruh kerana melibatkan berkenaan dengan perkara yang tashwish waktu ketika solat. Baik, khair, tak ada masalah kalau macam tu. Semua yang ada dalam masjid yang di Malaysia yang letakkan ukiran di depan masjid dan sebagainya, semua makruh. Jangan hanya capal saja. Semua makruh. Dan itu memang sepakat ulama kata, ya makruh kerana tashwish. Akan menyebabkan fikiran kita akan jadi kacau. Dan zakat tu je pakai baju, belakang ada lambang Liverpool. Lepas tu semayang soh pertama, orang duduk belakang, nampak lambang Liverpool. Tu macam mana? Sama juga. Pakai baju putih pergi semayang. Hak tu patutnya makruh. Makruh pakai baju yang berwarna-warni ketika solat, menyebabkan tashwish orang lain. Nampak? Lambang Siti Khadijah pula. Apa ni, orang panggil apa? Tudung Siti Khadijah. Tulis belakang besar Siti Khadijah. Ada lagu lagi. Lagu intim. Ya. Semayang duduk depan, maklum belakang duduk belakang. Oh, tudung Siti Khadijah. Iklan dalam IKIM. Dia kata tak ada nak beli lagi ni. Oh, lawa banyak. Habis tashwish juga. Habis tu nak buat macam mana? Ya, tashwish ni masalah peribadi. Sebab tu disuruh kita sembahyang tunduk ke bawah. Dan tempat sujud kita pun disuruh untuk kita, dituntut bagi kita dengan tempat yang putih. Baik kalau kita pergi ke masjid yang kapetnya warna hijau. Habis tu kita nak suruh apa? So cabut habis semua kerana tashwish. Otak kita memang dah tashwish dah pun. Umat ni dah memang tak ada khusyuk dah pun. Yang kait dengan capal Nabi tu, apa yang jadi besar sangat sampai benda tu dianggap sebagai benda yang tashwish, padahal benda lain semua tashwish. Yang kata tashwish tu semayang pun tak khusyuk pun. Baik, sekarang ni masalah dia, masalah ke benda tu? Itu yang masalah dia. Bermasalah sangat ke benda tu sampai yang ahli sunnah ni pun pakat nak komen juga, tak sepatutnya dibuat, tak sepatutnya dibuat. Lawak pula saya dengar. Saya dengar jadi lawak pula. Baik, sekarang ni asal hukum dia apa dia? Asal hukum ni harus. Harus letakkan depan tu. Baik, masalah tashwish, masalah semua tu masalah yang kedua. Tak perlu nak letakkan sentimen. Ini bukan masyarakat kita punya adat dan sebagainya. Ini apa benda ni? Ni dari tidak ada insaf. Tak ada insaf dalam hati. Semua nak nak komen. Cuba tak tengok masjid zaman Turki Uthmaniyah. Dekat mihrab ada makam, ada gambar capal Nabi SAW. Itu ada. Masjid zaman Uthmani, ada sebahagian masjid yang letak capal Nabi. Bukan satu, dua lagi. Tu je. Ada gambar dia. Masjid zaman Turki Uthmaniyah. Habis tu, zaman Turki Uthmaniyah tak ada alim. Zaman Turki Uthmaniyah tak ada mufti. Zaman Turki Uthmaniyah semua bodoh piang macam hang. Orang Kedah kata lah, bodoh piang. Piang tu maksudnya takkid kepada bodoh. Kalau bodoh saja tak nak kuat lagi, dia piang. Dia bodoh piang. Oh, lagi teruk. Yang tu memang bodoh sungguh. Ada alim, ada mufti, ada syekhul Islam lagi zaman tersebut, tak ada seorang buat keluar fatwa kata ini haram hukumnya. Kenapa keluar kitab lagi ada? Fathul Muta'ali fi Madhin Ni'ali. Tajuk sama macam kitab saya. Cuma saya ada ya belakang. Dia tak ada ya, lam saja. Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al. Pembukaan daripada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, pada menceritakan berkenaan dengan pujian kepada ni'al, pujian kepada kasut Nabi SAW. Kenapa kasut dipuji? Kenapa tak tulis jubah? Kenapa tak tulis songkok? Kenapa tak tulis serban? Kenapa tak tulis kopiah? Kenapa kasut? Kerana kasut ni biasanya letakkan di bawah dan tempat yang hina. Nabi tidak hina. Yang berkait dengan Nabi semuanya mulia. Yang paling bawah tu kasut.
Maka kasut Nabi dimuliakan. Kenapa? Kerana Nabi SAW, kalau bincang bab serban, semua orang tahu serban mulia. Tak di atas kepala. Kalau bincang tentang baju, orang tahu kerana dia menutup aurat. Tapi bincang tentang kaki, orang kan masalah. Sebab tu masalah otak Wahabi ni. Kerana apa? Kerana bagi dia, ni'al ni benda yang masalah. Masalah dia ingat tu kasut dia. Kasut dia memang tak ada orang ambil. Lembu pun tak mau. Lembu pun tak mau. Kambing pun tak mau. Hatta khinzir pun mungkin akan berjauhan daripada kasut dia. Tapi ini kasut Nabi SAW. Surahnya capar Rasulullah SAW. Tu dia tak tengok lagi ni. Lepas ni ada capal duduk di atas ni pula. Ni, atas shilling. Dia tengok nak ada capal. Oh, ini lagi geger lagi. Dia main lagi pula. Oh, ni apa pula ni. Sebenarnya nak suruh apa sebenarnya? Kalau kita pun tumpang sekaki. Nak kata, ni pun tak sepatutnya. Ni pun tak sepatutnya. Apa yang akan berlaku selepas ni? Patutnya orang akan kata apa? Kasut sepatutnya di bawah. Letak di bawah. Jadi disamakan. Kasut Rasulullah. Kasut siapa pun. Sama saja. Dan itu yang mereka kehendaki. Dan kita dah berjaya mengikuti mereka. Dan kita dah tertipu dengan perjalanan mereka. Ajaib. Umat ni ajaib. Yang tidak alim pun nak bercakap. Yang alim pula terpengaruh. Maka macam mana nak jadi? Tidak ada insaf. Habis. Ma fi zamanina, kata Imam Malik, aqallu minal insaf. Qala al-Imam ad-Damiri rahimahullah, hadha fi zamani Malik. Imam Damiri kata apa? Imam Damiri kata, hadha fi zamani Malik. Ini zaman Imam Malik. Dia sebut macam tu. Fa kaifa bi hadha zaman ay wa ma ba'dahu alladhi halaka fihi kullu halik. Bagaimana dengan zaman yang sekarang, kata Imam Damiri. Imam Damiri sebut, dan beliau wafat pada tahun bila? Al-Imam Damiri 808 Hijriah. Maksudnya 600 tahun yang lepas. Dia pun sebut hadza fi zaman, fa kaifa fi zamanina. Maka kita pun sebut juga fa kaifa fi zamanina. Apatah lagi pada zaman kita. Lebih teruk lagi daripada tu. Kalau Imam Malik pada kurun salaf sebut macam tu, yang zaman terbaik pun kata macam tu, Imam Damiri mengulang balik perkataan tersebut, dan apatah lagi kita pada zaman sekarang. Patut lebih-lebih kita fikir dan menangis dengan perkara tersebut. Nampak? Cuba tengok ni yang saya sebutkan tadi, antara akhlak insaf. Mereka tidak mengaku dan tidak mempertahankan kesilapan mereka. Apa yang berlaku kepada seorang perempuan, nampak? Yang ditegur Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tentang ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana fi mala. Ni ditegur di depan mala, di depan umat. Orang ramai, bukan tegur depan seorang-seorang. Apa kata Sayyidina Umar? Imra'atun asabat wa aqta'ar rajul. Imra'atun asabat wa aqta'ar rajul. Kalau baca bab nahwu pula, ada faedah lagi ni. Imra'atun asabat. Kenapa Sayyidina Umar dahulukan imra'ah, kemudian diletakkan pula dengan nakirah, kemudian diletakkan fa'il setelahnya, asabat. Kemudian tang lelaki dia kata wa aqta'a ar-rajul. Ar-rajul dijadikan fa'il. Dan perempuan tadi dijadikan dia sebagai mubtada. Itu tang nahwu perbincangan dia pula. Wa sa'ala rajulun 'Aliyan karramallahu wajhahu fa ajaba. Seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu, dan dijawab oleh Sayyidina Ali, laisa kadzalika ya amiral mu'minin. Walakin kadza wa kadza. Nampak? Jadi bila Sayyidina Ali menjawab, Sayyidina Ali, Nabi sebut ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Nak masuk kepada gerbang nak masuk kepada perbendaharaan ilmu, gerbangnya Sayyidina Ali. Maksudnya pintunya Ali radhiyallahu taala anhu, Imamul Ali. Maka bila Sayyidina Ali jawab soalan tersebut, apa kata lelaki tadi? Laisa kadzalika ya amiral mu'minin. Bukan macam tu wahai amiral mu'minin, walakin kadza wa kadza. Tapi jawapannya begini. Apa kata Sayyidina Ali? Asabta wa akhta'tu. Kamu betul, aku yang salah. Tengok. Mengaku kesalahan dengan cepat. Kalau dia tambih dengan perkara tersebut. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini yang disebut. Asabta wa akhta'tu wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini akhlaknya alim pada zaman dahulu. Ini disebut dalam Ihya Ulumuddin, akhlaknya alim. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar. Zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Zuhud pakaiannya bukan dengan saya maksudkan pakaiannya ni zuhud. Tidak. Zuhud menjadi seperti pakaian. Zuhud adalah pakaian kehidupannya. Bukan pakaiannya zuhud.
ataupun baju yang dipakainya zuhud. Tidak. Pakaiannya maksudnya dia memakaikan dengan akhlak zuhud dalam kehidupan. Mana zuhud maksudnya adalah meletakkan dunia di hujung jarinya. Maksud tidak diletakkan dunia di dalam hatinya. Maka zuhud bukan pada pakaian yang compang-camping dan koyak rabak. Kasut yang telah putih tali dia. Kereta yang telah hancur dia punya enjin. Jalan pakai tolak kaki macam Flintstone. Tak, bukan. Bukan zuhud macam tu. Zuhud yang rumahnya berlubang-lubang rumah. Bukan itu maksud zuhud. Zuhud yang dimaksudkan kita di sini adalah meletakkan dunia pada tangannya sahaja, tidak diletakkan di dalam hatinya. Kalau kita ni miskin macam tu miskin maksud dia, bukan zuhud tu tidak mampu orang panggil. Dia bukan zuhud tu dia tidak mampu. Kalau dia mampu dia tak akan jadi macam tu. Ini beza di antara yang tidak mampu dengan yang zuhud. Ada zuhud mungkin orang tu dikaya, tapi dia zuhud. Tak ada dunia dalam hatinya, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Diletakkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dia kaya raya. Duit jutaan. Tapi sikit pun tak ada dalam hati. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak ambil bila-bila masa Allah Taala boleh ambil. Ini zuhud. Bukan zuhud mesti dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tak semestinya. Jadi kefahaman zuhud yang begitu salah. Zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Dunia dia tak kejar. Dia bukan gila dunia. Membersihkan zahir batinnya sentiasa dari sifat yang dicela junjungannya. Jadi antara sifat alim adalah sentiasa membersihkan jiwa peribadinya daripada perkara yang diharamkan, daripada perkara yang dilarang dalam syarak, dan sentiasa menghiaskan dirinya dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Kerana mereka adalah panutan umat dan panduan kepada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Jadi sebab tu antara akhlaknya para salihin kita teruskan. Hasad, dengki, ujub juga tipu daya bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jadi ini antara penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa umat, yang kalaulah seorang doktor punya penyakit tersebut, bagaimana dia nak mengubati orang lain? Macam begitu alim. Kalau alim dalam hatinya ada dengki, hasad, ujub dengan dirinya sendiri, bagaimana dia nak mendidik umat? Maka perlu bagi alim tersebut sentiasa bermuhasabah dan koreksi dirinya. Kan itu bukan kedudukan yang mudah. Ada orang dia seronok nak duduk pada kedudukan alim, tapi dia terlupa dengan tanggungjawab yang besar yang ada pada alim. Ya, setiap benda yang ada kedudukan yang besar ni pasti tanggungjawabnya besar dan perlu untuk dihadapi dengan berhadapan dengan perkara yang besar-besar. Itu orang yang pertama akan diseksa nanti adalah alim yang mana tidak selamat daripada akhlak-akhlak yang buruk tadi. Auzubillahi min zalik. Itu kita minta dengan berkat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kita akan masuk ke dalam syurga. Bukan dengan amalan kita. Kerana kita ni adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa zahir dan batin. Tamam? Hasad, dengki, ujub juga tipu daya bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jadi kalau ni bukan akhlak alim saja, bukan akhlak orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan dia tidak akan ada perasaan hasad. Karena hasad biasanya lahir daripada benci yang mendalam dan ghadab. Sebab tu Nabi sebut yang pertama bila orang minta pesan kepada Rasulullah, Nabi kata apa? La taghdab. Karena daripada ghadab itulah lahirnya dengki, lahirnya hasad, lahirnya benci. Daripada mana? Daripada al-ghadab. Penyakit besar yang utama adalah al-ghadab. Semua kerana marah. Dan dia akan jadi melampau kalau tidak dikawal kemarahan tersebut, dan kemarahan tadi bukan pada tempatnya, dia akan jadi melampau. Dan yang seterusnya dia akan jadi apa? Dia akan sampai kepada peringkat dia tidak mempercayai pembahagian Tuhan. Dia seolah-olah dia nak pertikai. Orang yang dengki ni kenapa dia dengki? Kerana seolah-olah dia mempertikaikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada umat. Kenapa kita dengki kat orang ni? Kerana dia alim, dan kita pun belajar di tempat yang sama tapi kita tidak mendapat kedudukan seperti alim tersebut.
Kenapa? Karena seolah kita akan mengatakan pada Allah Ta'ala, seolah-olah pendengki ni, hasid ni, dia kata kepada Allah, ya Allah, kamu bahagi tak kena. Seolah-olah macam tu. Nah, saya dengan dia belajar sama. Kenapa dia dilebihkan? Saya tidak dilebihkan. Seolah macam tu. Seolah macam tukang kerja di tempat kerja. Kemudian tengok ada orang ni naik pangkat. Dia kerja lama tapi tak naik pangkat. Kemudian dia akan pergi komplain dekat bos dia. Dan dia pun kata, patutnya bos tak boleh buat macam ni. Bos kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia pula yang letak waktu tu. Dan dia tak nampak yang bos dia nampak. Dia duduk tengok, dia duduk nampak saja. Dan akhirnya menyebabkan dia jadi apa? Dia dilemparkan keluar daripada kerja tu. Itu ya. Kalau orang yang komplain macam tu, keluar kerja. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah orang yang hasad ni adalah orang yang akan suka mempertikaikan dengan kebijaksanaan Allah. Seolah dia nak kata dengan bahasa yang lebih biadab, Allah tidak bijaksana. Itu hasad ni berat. Jangan hasad. Tapi dalam hadis Nabi kata la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad melainkan kepada dua. Hasad ni maksudkan di situ adalah ghibtah, cemburu. Karena hasad maknanya adalah kita tidak gemar dengan kebaikan yang diperolehi oleh seseorang dan kita berkeinginan agar kebaikan tadi dicabut daripada orang tersebut. Itu hasad. Tapi kalau cemburu, cemburu ni ada juga perasaan tidak suka juga. Cuma kita tak berkeinginan agar rezeki tadi ataupun nikmat tadi dicabut daripada orang tadi. Maka itu masih cemburu. Tapi cemburu yang mana dibenarkan dua saja. Bukan semua cemburu kita perlu laksanakan. Cemburu yang boleh dilakukan, cemburu pada orang alim yang beramal dengan ilmunya. Jadi kalau alim tidak beramal dengan ilmunya, tidak perlu cemburu. Yang kedua, orang kaya yang bersedekah dengan hartanya ke jalan Allah, itu kita kena cemburu. Tapi kalau dia kaya raya tapi tak pernah bagi sedekah dan juga suka menunjuk pula dan sebagainya, ini tak perlu kita cemburu. Kita cuma doakan saja, moga Allah Ta'ala bagi petunjuk. Itu saja. Tamam? Jauhkanlah dirinya dari Tuhan, jauhkanlah dirinya dari tuhmahan, jagalah maruah, jangan diabaikan. Bismillah. Kena jauhkan dirinya daripada tuhmahan. Ittaqu mawaqi'a at-tuham. Alim kena jaga benda tu. Kena warak. Jaga dirinya daripada tempat-tempat yang boleh untuk dia dituhmah. Naik kereta. Anak murid, anak dara. Duduk berjalan tepi jalan. Dia pun berhenti. Nak pergi mana? Anak murid dia, anak dara tu balik pada masjid. Dia pun balik masjid juga. Orang kata, saya nak balik rumah saya depan tu, Ustaz. Naiklah kereta. Elok. Cari pasal. Jalan kaki lah, tak apa lah. Lagi eloknya, kalau betul nak tolong, suruh hak perempuan tu bawa kereta, dia jalan kaki sampai rumah perempuan tu. Tak apa. Naik kereta ni balik rumah. Dia parking depan kereta tu, saya naik kereta saya balik. Nak tolong sangat. Kecuali dia ramai. 3 orang, 4 orang. Minta tumpangkan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau seorang dengan seorang, dia elakkan. Ittaqu mawaqi'at Tuhan. Dia orang menyembang. Lagi apa dia lagi? Pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Berpakaian dengan pakaian yang tidak sepatutnya. Taqu mawaqi'at Tuhan. Jaga-jaga daripada tuhmahan. Kalau dia bekerja pula dengan pekerjaan yang melibatkan dengan jantina yang berbeza, elakkan daripada berlaku tuhmah. Contohnya kalau dia ada bilik khas untuk dia dan ada pekerja di luar, jangan ditutup bilik tu, buka bilik tu, bagi ada ruang, bagi orang semua nampak. Setiap kali kerja orang nampak, hak duduk luar pun nampak duduk dalam, hak dalam pun nampak orang duduk luar. Senang. Jadi kalau pekerja perempuan masuk dalam bilik pada waktu tersebut, orang tidak berlaku tuhmah. Faham? Kenapa? Karena semua orang nampak. Tapi kalau ditutup pintu, ditutup semua dinding-dinding, orang tak nampak apa yang berlaku dalam. Yang masuk pula anak dara orang, masuk pula bini orang dan sebagainya, maka masalah. Dan masalah dengan tuhmahan dan sebagainya. Itu jaga-jaga. Jangan sampai dituhmah. Kita kalau tak terlibat dengan benda tersebut, insya-Allah khair. Mesej dengan orang perempuan, guru, ustaz, mesej dengan isteri orang, mesej dengan orang panggil anak dara orang dan sebagainya. Kemudian digunakan ayat-ayat yang boleh seakan-akan tidak jaga akhlak lah. Tak ada akhlak jaga dengan isteri orang dan sebagainya. Melawak macam dia bini dia.
Tak boleh. Waktu yang hantar mesej pun kena jaga. Hatta kita dengan guru kita sekali. Guru dengan murid perlu juga jaga adab dengan masalah tersebut. Murid dengan guru lebih lagi. Pukul 2 pagi jangan hantar mesej. Yang ni dah ada suami orang. Yang kita isteri orang dan sebagainya, hantar mesej pukul 2 pagi. Masalah nanti. Orang tengok nanti kalau suami kita pun ada waktu tu, nak duk hantar pukul 2 pagi. Ni mesej apa pukul 2 pagi ni? Ini masalah. Ya. Tamam. Jadi sebab tu kena hati-hati dan jaga-jaga sungguh kerana ittaqu mawaqi'a at-tuham. Kalau kita jaga benda tersebut, insya-Allah dijaga. Saya selalu pesan kepada para murid agar menjaga peribadi mereka ketika muda ni. Sebelum mereka duduk dengan umat dan sebagainya, jaga waktu ketika masih muda ni. Ini waktu muda lagi, berkawan dengan perempuan dah lebih daripada, dia pun lebih kurang macam artis dah. Perempuan kawan perempuan ni. Kan dalam Facebook tu 5,000 friend, 4,999 adalah perempuan. Dia seorang yang lelaki. Dia friend dengan diri dia sendiri. Ada satu lagi akaun dia. 4,999 perempuan semua nak cari. Jenis ni kacau. Lepas tu kalau bercakap bab dakwah ni, terbalik serban untuk imam. Serban dia, serban untuk imam terbalik. Punya dakwah jenis tu kacau. Sebab tu apa ni, jangan karan sangat. Bahasa Kedah ni bagi jangan karan sangat. Faham Syahrimi, orang Johor? Tak faham no? Jangan terlalu ada jazbah sangat dengan wanita ni. Lagi tak faham. Jangan ada tarikan yang teruk sangat dengan perempuan. Biasa saja. Sebab tu kita anak-anak murid ni kalau di Zawiyah ni dah besar-besar dah mereka ni. Kecuali Alif lah. Umur 17 tahun. Sama lah dengan Syarimi, umur 18 tahun. Yang lain sama lah dengan Afif. Yang lain ni ada 20-an dah. Kalau habis di Zawiyah 4 tahun ni, tak apa saya cari bini kat mereka. Pergi menikah bang senang. Sebab kalau mereka dah jadi anak murid, mereka dah jadi, nanti dah keluar daripada sini, kemudian dah nanti orang kenal kata, oh ni pelajar Zawiyah apa semua. Kita tengok duk mengorak anak darah ni. Kacau bilau. Kena kat Tok Guru lah kali. Oh, Tok Guru dia. Tok Guru siapa dia ni? Tok Guru dia. Sekian. Sebut nama kita. Banyak anak murid kerja duk. Buka balik Facebook tak buka 4 tahun. Dia buka 4 tahun tu. Kerja nak jawab soalan. Dia kerja nak jawab soalan. Dia mula buka majlis fatwa baru. Majlis fatwa TikTok ni. Jadi ini masalah yang besar yang akan berlaku kalau kata tidak dijaga. Itu kena hati-hati. Anak muda kena hati-hati jaga. Para guru lebih lagi kena jaga perkara tersebut. Kerana fitnah ni masuk daripada segenap sudut. Iblis ni dia tahu semua jalan. Dia tahu kata jalan guru ni tak boleh kena kalau dengan duit. Hantar duit juta-juta pun dia amanah. Tapi kalau perempuan, masalah. Kalau perempuan tak dengan dia satu bilik, dia buka Quran baca Yasin pun terbalik Yasin. Daripada belakang baca kod depan baca kod belakang. Dia terbalik habis semua. Jenis ni dia kata senang je. Hantar perempuan je senang. Oh, ini masalah. Hati-hati. Kena hati-hati dalam bab ni. Kerana kita lebih kenal diri kita siapa. Maka kita kena hati-hati dengan perkara tersebut dan minta dengan Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala lindungkan kita daripada fitnah. Dan jaga kita daripada fitnah. Kalau nak menikah juga, menikah tu senang. Allah Ta'ala bagi izin 4 orang. Menikah, ikut cara yang betul. Jangan duk jalan cara yang tak kena. Faham? Kalau nak lah. Kan Wildan dengan ayah hantar dah 3 orang. Dia boleh jadi warisan. Saya Tok Wan saya ramai juga. Tapi Alhamdulillah setakat ni saya mazhab Tauhid kan? Mengesahkan Allah dan baik, cukup setakat tu. Baik. Jauhkanlah dirinya dari Tuhan tuhmahan, jagalah maruah, jangan diabaikan. Jaga maruah diri peribadi kita. Juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Ini makan dengan puji ini masalah. Khususnya kalau kita dipuji bukan yang sepatutnya kita ada pada kedudukan tersebut. Dan kita iakan perkara tersebut. Sekarang ni ramai di kalangan penuntut ilmu yang mereka sibuk menguruskan dan juga cerita tentang alim, cerita tentang kebaikan dalam agama, tulis dalam Facebook dan sebagainya. Akhirnya orang panggil ustaz. Padahal bukan ustaz.
Dan dia tahu dia bukan ustaz, tapi dia syok orang panggil dia ustaz. Hak tu kalau kata alim pun tak dibenarkan, lagi talib. Nah, talibul ilm. Dia penuntut ilmu. Kemudian orang pakat puji dia. Kata sekian. Terima kasih ustaz. Lah ni semua ustaz. Pakai kepiah sikit lalu kok Eman Central. Pergi ikut Wang Sawak dan sebagainya. InsyaAllah orang panggil ustaz. Ustaz sila. Ustaz terus. Baru pakai kepiah tadi ya. Faham? Dia senang lah ni. Baru kepiah atas apa lah ustaz terus. Jadi title ustaz tu senang dibagi. Nah. Kalau di Mesir sama juga. Di Mesir orang kadang-kadang orang tua-tua dia panggil ya ustaz. Ya sidi, ya apa semua tadi. Itu tu sebagai menghormati sajalah. Nah. Dia tak panggil ya hadha. Ya hadha. Ta'an. Woi, mai sini. Woi, tu ya hadha tu. Yang suruh mai sini. Tapi bagus jugalah sebab dia ada isim isyarah juga. Kan? Tapi apa ni, kalau kata panggil ustaz dan kita seronok dah pada ketika tersebut dan kita tahu diri kita siapa, sepatutnya kita kena elakkan daripada syaitan terus menggoda dan juga merosakkan kita pada waktu tersebut. Tapi kita terus kita layan dengan perkara tersebut, maka kita akan dirosak. Faham? Jadi kalau kata yang alim perlu menjaga perkara tersebut, yang bukan alim lebih lagi kena jaga. Dan yang alim, dia memang alim pun, orang puji dia yang alim pun dia jangan makan puji. Dia memang alim, orang puji dia ya alim. Dengan berasa hati dia. Nah, tak boleh dia ada rasa seronok dengan pujian tadi. Tamam? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika dipuji oleh anak-anak muda ketika dia berjalan, dia dengar ada anak-anak muda kecil, budak kecil lagi, duduk sembang sama kawan-kawan. Hadza al-Imamul A'zam alladhi yaqumu tula lailatin. Ini Imam A'zam ni yang tidak tidur sepanjang malam, bangun solat malam. Itu dia. Ini perbincangan anak-anak dulu. Maksudnya zaman Imam Abu Hanifah, dan tengok Tok Guru lalu, yang tu perbincangan mereka. Perbincangan mereka tu, ini alim ni, ini Imamul A'zam Abi Abdullah al-Imam Nu'man, iaitu al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ini imam yang tidak tidur sepanjang malam. Kami duduk dengar cerita tu. Ni anak-anak ni maksudnya diceritakan oleh masyarakat keliling tentang solahnya al-Imam Abu Hanifah. Apa Imam Abu Hanifah lakukan? Imam Abu Hanifah kata, setelah aku mendengar pujian tersebut, maka aku laksanakan seperti mana apa yang mereka puji. Maka aku tidak tidur malam lagi sepanjang hari. Dan dia tunaikan solat. Imam Abu Hanifah semayang satu malam 1000 rakaat. Itu dia. Satu malam semayang 1000 rakaat. Dan khatam Quran setiap malam. Kalau betul orang puji kita dan kita jadi macam tu, sungguh tak apa. Ni orang puji kita, ini Tok Guru ni, Masya Allah, baca kitab banyak ni. Dia main game banyak. Baca kitab banyak, maksud dia kena baca banyak lagi daripada apa yang orang sebut. Ini alim ni, dia ni. Dia suka bagi sumbangan. Kena menyumbang lepas tu. Dia kena bagi sumbangan. Boleh? Jadi jangan termakan dengan pujian. Kerana pujian daripada orang ni ada dua. Sama ada untuk menjatuhkan kita ataupun untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahu kita ni di bahagian mana. Ada orang yang bila kena puji jatuh terus. Ada orang kena puji jadi macam Imam Abu Hanifah. Bangun dia, bangkit dia dan kemudian jadi orang yang terbaik. Yang itu. Juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Jadi pujian ni seperti racun. Pujian ni bukan madu. Dia racun yang mematikan seorang tersebut. Dan kalau kata kita ni suka makan dengan pujian, maknanya kita sudah bersedia untuk dimatikan diri kita. Sebab tu jangan termakan dengan pujian. Dan guru saya mulia Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah, yang ketika kami melihat dia dalam majlis di Turki waktu ketika Sama' Sahih Bukhari, Syekh Abdul Huda minta untuk setiap orang sebelum dia datang, kalau dia datang lewat sikit, dia minta untuk semua yang ada dalam majlis itu, ada seorang pengurusi majlis, jemput alim-alim yang ada pada waktu tersebut dan juga wakil-wakil negeri, kalau kata boleh bercakap, untuk bercakap cerita tentang pengalaman mereka dalam majlis Sahih Bukhari itu sepanjang 10 hari itu. Satu hari ada seorang guru syekh, ini anak murid kepada ayahnya, anak murid kepada ayah Syekh Abdul Huda Yaqubi, Syekh Ibrahim Yaqubi. Dan syekh ni juga mimpi jumpa Rasulullah dalam majlis Sama' Bukhari itu. Yang satu hari dia tak datang kerana marat sukar, kena kenciman dan tinggi, kemudian dia terpaksa kena cucuk insulin dan akhirnya jadi lemah
Tak boleh main majlis hari itu. Dan waktu itu dia mimpi jumpa Rasulullah. Dan dicerita dalam majlis. Syekh Abdul Huda suruh cerita dalam majlis pasal mimpi tadi. Mimpi itu cerita kata apa? Rasulullah suruh pergi ke majlis Sahih Bukhari. Pergi dengar Sahih Bukhari. Kenapa kamu tak pergi? Fihi syifa. Dalam majlis itu ada penawar. Pergi ke situ. Satu hari Syekh ni bercakap dan kemudian dia puji Syekh Abdul Huda. Dia puji. Tapi Syekh Abdul Huda tak sampai lagi waktu tu. Puji kata ni alim, ini orang yang ahli bait. Kemudian apa ni kata dia puji. Sambil duk puji dia tengok Syekh mai. Syekh mai saya nampak Syekh jalan. Selalunya saya dia akan sembahyang dulu 2 rakaat. Solat sunat tahiyatul masjid. Tapi dak ni dia datang terus jalan laju. Terus dia ambil mic. Hak ni orang tua ni. Dia terus pegang mic tadi, terus dia naik atas. Dia kata cukup, dia kata cukup. Cukup, dia kata apa ni, majlis ni adalah untuk dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nak puji orang tu, puji orang ni, puji ni. Tak, dia kata. Ini nak dengar pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa, kata. Jadi baru saya dapat gambaran balik kenapa dia suruh cerita. Syekh Abdul Huda suruh cerita pasal hadis majlis Sahih Bukhari kerana dia berkait dengan Nabi. Jadi Nabi suruh datang ke majlis tadi kerana dia berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau puji diri dia, ada. Ini dah berlebihan, kata. Cukup. Tak perlu sampai tahap macam tu. Marah, berhenti terus. Tutup potong terus kalam orang tu. Oh, kata boleh tahan juga no. Kalau kita biar apa puji, jazakumullah khair. Ya, terima kasih banyak tolong angkat saya. Orang tak angkat, kita angkat sendiri. Ya. Saya telah berjumpa dengan seorang, kemudian orang tadi telah mengatakan, anta alim. Tulis pula tu. Kamu adalah orang alim sebenarnya. Tulis. Ajaib. Ada orang yang macam tu. Baik. Khair. Jadi ini antara adab alim pada dirinya. Banyak lagi adab-adab yang lain yang saya tidak sebutkan. Antara adabnya adab insaf pada dirinya. Ada nanti akan disebut jawab tidak tahu, semua ada nanti. Semua dia ada tempat-tempat yang saya susun. Karena sebab saya tak buat panjang-panjang kerana meraihkan orang panggil ahwal umat ni yang tak mau baca kitab panjang-panjang. Sebab tu saya tulis dalam bentuk syair. Begini moga-moga mudah untuk diambil manfaat dan juga panduannya oleh orang-orang yang nak baca secara santai dan sebagainya. Tapi perlu pada syarahan. Baik. Adab alim dalam majlis. Kita baca satu lagi. Adab alim di dalam majlis ilmunya, jika diamalkan barakah sentiasa. Berwuduk serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Jadi, kalau alim tadi ingin menta'zimkan ilmu, maka dia perlu memuliakan apa sahaja yang berkait dengan ilmu. Jadi kitab, ini benda yang mulia. Maka dimuliakan ilmu yang ada dalam dadanya dengan apa yang berkait dengannya. Nak pegang kitab, kena ada wuduk, kena bersihkan diri dia, kena mandi dan sebagainya. Seperti mana yang dilakukan oleh para salihin, para a'immah yang terdahulu. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu memuliakan majlis hadis Nabi SAW, dipakaikan pakaian yang cantik, mahal, dipakaikan minyak wangi yang mahal, diletakkan kerusi yang mahal dan duduk di atas kerusi tersebut dengan haibah, dipasangkan bukhur, barulah dimulakan majlis hadis Nabi SAW. Kenapa? Kerana memuliakan ilmu, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara tandanya. Lepas tu nak lihat orang tadi macam mana dia muliakan ilmu, bagaimana persediaan dia dengan ilmu tersebut. Ini adab dalam majlis saja ni. Ini adab persediaan dia dengan ilmu. Macam mana murajaah dia dengan ilmu. Macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, persediaan dia dengan kelengkapan sebelum dia mengajar dengan ilmu tersebut. Semua tu perlu diraihkan. Lepas tu kata Kiai Jazuli rahimahullahu ta'ala dalam satu ucapan beliau, dia guru di antara guru di Langitan, pondok pesantren Langitan. Kata beliau, kalau yang guru yang tidak murajaah sebelum dars, libur sahaja, kata dia. Cuti saja hari itu. Kenapa? Karena kamu tidak amanah dengan ilmu. Maka antara amanah kita dengan ilmu adalah murajaah sebelum dars. Sebelum mengajak kena murajaah dulu. Walaupun kita telah menguasai ilmu tadi dengan sebenar-benarnya. Sebab itu disebut nanti. Duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Jadi duduk dalam majlis ilmu dengan keadaan yang waqar, haibah. Dan memuliakan ilmu tersebut. Memperlihatkan kemuliaan dia dengan ilmu. Tamam? Murajaah ilmu sebelum majlisnya, ini adab alim, jangan lupakannya. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya.
Jadi murajaah ilmu adalah salah satu daripada adab alim sebelum hadir ke majlis, bukan dalam majlis ni, sebelum hadir ke majlis. Jadi ini jangan dilupakan oleh alim. Karena kalau tidak murajaah maksud dia apa? Mengulang kaji balik pelajaran. Kalau tidak diulang kaji pelajaran sebelum majlis tersebut, cuti lebih baik dari dirikannya. Lebih baik cuti. Libur saja. Ini kalam Al-Imam Syekh Jazuri, iaitu guru di pondok pesantren Langitan. Disebut macam ni. Boleh? Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Alim perlu tegas dalam majlisnya. Murid yang nampak main-main dalam majlis perlu ditegur. Dan sekarang ni murid payah ditegur. Kadang ada murid yang datang bertemu dengan guru, tuan guru, kalau kami ada kesilapan, tegurlah kami. Bila tok guru tu tegur, dia bukan guru saya. Betul? Jadi terbalik tu. Tadi suruh tegur. Tapi bila tok guru tegur, terus dia kata, ini orang yang tak meraihkan anak muda. Ini orang yang tak memahami keperluan anak muda. Ini, tu pula dah. Itu orang suruh tegur. Bila orang tegur, nasihat, tolak pula. Maknanya apa dia? Sebenarnya dia bukan nak beritahu, tolong tegur saya. Wahai tuan guru, tolong tegur saya. Itu bahasa zahir. Bahasa batinnya, tolong puji saya, wahai tuan guru. Jangan keji saya, jangan tegur saya. Kalau tegur saya, silaplah tuan guru. Panjang di belakang tu. Atas tu ya, depan tu ya. Tolong tegur saya. Bawah tu, jangan tegur. Tegur, jaga kamu. Kami akan bongkarkan semua. Kami akan pelekehkan kamu. Kami akan kata, kamu pun tak tahu mana pun. Gitu ya. Ajaib zaman sekarang ni. Anak muda zaman sekarang, zaman ajaib. Zaman keajaiban ni, dia lebih pada Disneyland ni. Karena mereka hidup dengan zaman Disneyland, hidup dengan Mickey Mouse dan sebagainya. Zaman-zaman apa ni yang orang panggil apa, khayalan, dan akhirnya mereka masuk ke alam khayalan tadi, dibawa ke alam realiti. Jadi dia ingat dia boleh jadi alim dalam satu malam. Dia ingat ni Doraemon kot. Boleh buat keluar daripada poket dia, suruh jadi. Apa dia, pintu suka hati, boleh buat keluar, boleh bercakap bahasa yang pelbagai, boleh jadi alim, bagi makan biskut jadi alim tu. Biskut Doraemon. Oh, seronok macam tu. Zaman tu, zaman Doraemon. Zaman alim dulu, zaman membaca kitab-kitab sejarah para ulama. Maka akhirnya mereka menuruti jalan para ulama tersebut. Tapi sekarang zaman apa? Zaman cinta. Buka novel cinta. Novel cinta, novel merapu, novel yang tak apa-apa. Nak jumpa novel macam yang dikarang oleh apa ni, sebahagian penulis-penulis yang orang panggil apa, berkaliber macam Hatta Hamka, walaupun karangan dia ada sedikit khilaf, tapi sekurang-kurangnya masih lagi teratur dengan ada hadaf dan tujuan dia, bukan cinta kosong, tapi ada benda yang dia nak bawa. Apa dia lagi? Habibur Rahman bagus. Habibur Rahman Syirazi bagus novel dia. Novel-novel sastrawan negara yang ada tujuan dengan bahasanya dan sebagainya. Kalau novel yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada saya beli baru ni, Radwa Ashur, Sulasiyat Gharnatah. Dia Sulasiyat ada 3 cerita Gharnatah yang diterjemahkan baru 1. Jadi bagi trilogi Andalusia. Trilogi maksudnya Sulasiyat Gharnatah, trilogi maksudnya. Ini bukan trilogi apa ni, metrik. Pun trilogi cerita Narnia. Tak. Ini trilogi apa ni, Andalusia, Gharnatah apa dia? Cordova. Cerita tu bagus. Cerita berkenaan dengan macam mana umat di Cordova nak menyelamatkan iman mereka sepanjang 400 tahun atau 400 tahun mereka diperintah oleh Spanyol. Dan cerita dalam bentuk novel. Radwa Ashur. Radwa Ashur tudung pun tak pakai, tapi novel dia bagus. Dinasihati oleh guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, untuk saya baca novel dia. Dan Syekh Ahmad Mamduh khatam trilogi Gharnatah tadi, sudah siap Gharnatah tu di Malaysia. Saya tengok dia duduk baca dalam kereta. Dia bawa, kemudian saya tanya dia, ni kitab apa? Syekh pun cerita tentang kitab ni, apa dia punya penulisan dia macam mana. Ini antara tulisan yang bagus. Kata kalau kamu jumpa kitab Radwa Ashur ni, beli je. Bagus. Khalid Taufik. Kalau di Mesir ada daripada Khalid Taufik. Khalid Taufik. Ada seorang penulis meninggal dah baru ni. Tulisan-tulisannya tulisan bijak. Masyaikh semua puji. Dia penulis. Tulisannya semua bijak. Saya beli semua tulisannya. Semua tulisannya saya beli. Khalid Taufik. Ini orang yang tulisannya Masya Allah Tabarakallah.
Baca tu maksud kita dapat something untuk kehidupan. Bukan baca bodoh ya. Baca tentang apa nak cerita ni. Macam Ramli Awang Mursyid tulis dalam buku dia apa ni, nama apa? Tembiru dan sebagainya. Tu antara dia ada maklumat, ada pandangan, ada benda-benda yang kita dapatkan. Itu novel macam tu kena baca. Tapi novel jangan baca lama-lama. Ni novel baca macam baca kitab turas. Dia serupa dengan nak tahlil ibarat satu-satu. Tak, novel orang baca selalunya kadang-kadang satu novel yang tebalnya 500 muka surat dalam 3 jam dia orang baca. Biasanya 3 jam dah khatam novel. Ada teknik bacaan novel. 3 jam khatam. Ini 3 minggu tak habis lagi. Ini nak lepas macam mana? Kena beli buku apa dia membaca tu. Apa dia? Motivasi untuk membaca tu. Dengan apa ni Zaini Ujang. Kena beli. Dan baca tengok macam mana teknik dia ajar teknik membaca. Bukan semua benda kita kena baca. Artikel yang panjang lebih kurang dalam 600 patah perkataan kita boleh baca dalam masa kurang daripada 5 minit. Dan kita boleh faham semuanya. Dia ajak cara. Tak mana kita nak tengok. Poin apa yang kita nak kena ambil. Masalah dia kita baca surah Abaq. Supaya baca kitab Nahu. Dan kita nak kena ambil ni. Ni mubtada, yang ni khabar dia. Nah, yang ni maf'ul dia. Di mana dia ada teknik dia bacaan yang boleh dipelajari untuk kita baca, dia panggil smart reading, baca yang terbaik, dan kemudian fast reading, baca laju. Dan ini dikarang juga oleh oleh Mortimer J. Adler. Syekh memang Mortimer J. Adler, profesor. Mortimer J. Adler dengan Charles Van Deron dalam How to Read a Book ada dikarang. Ada kitab diterjemah dalam bahasa Arab, Kaifa Taqra al-Kitab. Ada. Jadi banyak benda-benda yang perlu diambil perhatian oleh kita semua. Tapi ini bukan bab alim tadi, ni bab lain tu, keluar tajuk. Jadi alim perlu tegas dalam majlisnya. Perlu agar majlisnya tak huru-hara. Agar majlis tadi tidak huru-hara, tak jadi kacau bilau, perlu ditegur murid yang melakukan sesuatu yang bercanggah dengan majlisnya pada ketika tersebut. Teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jadi guru perlu menegur. Jadi tidak boleh guru tidak menegur. Dan zaman sekarang diraikan murid dengan jalan yang kita lihat agak canggung, dia panggil. Nampak dia pelik. Hatta sistem pendidikan sekarang ni, sistem meraikan murid lebih daripada guru. Ni saya tak tahu daripada mana ambil sistem pendidikan ini. Cuma kita tengok sampai terpaksa meraikan murid, guru terpaksa jadi macam-macam. Guru buat TikTok, pakai topeng. Lepas tu, ini lembu. Kan? Tulis ni. Ini kerbau. Tulis kerbau lembu TikTok. Keluar pula dalam kita punya Facebook. Dia sendiri yang dia ambil pula video TikTok dia tu. Ni guru ni, ustaz. Buh dalam Facebook dia. Kita jadi tepuk dahi tu dia lah. Macam tu sekali. Nak kena raih anak-anak murid zaman lah. Kenapa tak ajak kitab-kitab macam ni untuk diberikan ilmu, adab kepada anak murid? Sepatutnya kita adab permulaan bagi majlis di sekolah, dan sama ada sekolah menengah, sekolah rendah, mak tahfiz dan sebagainya, adalah dengan majlis ilmu, adab dulu. Adab dia dengan ilmu macam mana, adab dia dengan guru macam mana. Tapi bukan baca saja. Baca dan terapkan. Bukan baca, lepas tu duduk tahlil ibarat, dari reti nahu daripada reti adab. Tak. Ni baca kita ta'lim muta'alim. Tapi duk betul, ini mubtada', ni khabar. Yang ni maf'ulun bih. Supaya baca jurumiah. Lain kali orang tanya, mana adab dengan gurunya? Tak ada juga, tak tahu. Tapi yang penting kami habis lagi kitab ni. Sebab apa? Sebab kami boleh i'rab habis semua. Kali dengan syair-syair dia sekali i'rab. Dah ada syarah dia dah. Dan syarah tu memang i'rab pun. Lain kali, samarah bagi pengajian adab tadi tidak didapatkan. Adab dia dengan siapa saja? Dengan guru dia saja, dengan guru lain? Macam mana pula? Adakah dia tak beradab dengan guru yang lain? Kalau guru lain main tak perlu salam, guru yang lain main tak perlu untuk dia hormati, tak jaga juga benda tu. Lepas tu murid pula boleh komplain guru ni, boleh komplain guru ni, boleh celah guru tu, boleh celah guru ni. Kenapa? Tapi mengaji kita adab sampai 3-4 kitab lah. Tapi tak beramal dengan perkara tersebut, maka tak jadi juga. Sebab tu yang perlu bagi alim menegur murid mereka di dalam majlis agar mereka menjadi murid yang beradab pada satu masa akan datang, dan murid tadi akan mewarisi gurunya.
dia tak akan biarkan muridnya pula nanti dalam majlis dalam keadaan yang tidak menjaga adab mereka. Baik. Jika ditanya soalan apa saja, ini tidak. Adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. Alim dengan para muridnya tidak berkira masa. Maksudnya diberikan sepenuh masa kepada para muridnya. Dan para murid juga nanti perlu jaga adab dengan guru. Walaupun guru telah memberikan masa yang sepenuhnya kepada murid, tapi murid juga perlu menjaga adab dengan para gurunya, melihat waktu rehat gurunya bila, melihat waktu ketika gurunya marah, tidak ditanya soalan. Waktu ketika gurunya lapar, tidak ditanya soalan. Waktu ketika gurunya mengantuk, tidak ditanya soalan. Jadi murid pula ada hadap dia dengan guru. Tapi guru punya juga masa dia dengan murid dia, diberikan sepenuh masa dan juga leluasa dia untuk para muridnya. Jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Namun jika tidak mampu menjawabnya, tidak malu akui kejahilannya. Aku tidak tahu itu jawapannya, perisai utama warisan aulia. Ini di antara apa yang disebutkan oleh para ulama, iaitu mengucapkan la adri dan juga wallahu a'lam. Ini adalah perisainya para ulama. Itu disebutkan di antara adab para alim adalah mengucapkan la adri, saya tidak tahu, ataupun mengucapkan Allahu a'lam kalau ditanya sesuatu yang dia tidak ketahui. Tamam? Sebab tu disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan al-ilmu salasah. Ilmu ni ada 3. Kitabun natiqun, wa sunnatun madiyatun wala adri. Kitabun natiqun yakni Al-Quran. Yang kedua sunnatun madiyah yakni sunnah Nabi SAW. Yang ketiga apa dia? La adri. La adri juga termasuk ilmu. Al-ilmu salasatun. Kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wala adri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan min ilmil alimi an yaqula fima la ya'lam la a'lam au Allahu a'lam. Imam Nawawi kata di antara ilmunya alim tersebut bahawa dia mengucapkan perkara yang dia tidak ketahui dengan ucapan saya tidak tahu ataupun Allah Maha mengetahui. Tu ilmu tu. Bukan senang nak jawab tak tahu ni. Ni bukan pertandingan orang panggil reality TV. Jawab saja kalau orang tanya tak tahu, jawab. Jangan kata tak tahu. Nanti nampak kosong majlis tu. Penuhkan orang panggil pentas. Penuhkan pentas dengan kejahilanmu. Tu. Dia punya tema dia. La ilaha illallah. Dia suruh kita gunakan ruang. Kan orang kalau duduk dalam pentas dia kata, gunakan segenap ruang dalam pentas. Jangan bagi kosong. Yang kerah kong. Ni bukan stand up comedy. Tapi lebih kurang sama juga. Itu bila orang tanya soalan, jawab apa saja. Walaupun tak tahu. Kenapa tak jawab tak tahu? Jawab saya tak tahu. Senang. Kamu bukan alim pun. Kalau alim pun disuruh jawab tak tahu, apatah lagi yang tak alim. Buat apalah tahu? Lepas tu ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tak apa, boleh lagi. Ya ayuhan nas, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang tahu maka dia ucapkan perkara tersebut. Siapa yang tidak tahu maka dia jawab Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena Allah Ta'ala menyebut kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Jawab kata saya tak tahu. Karena ini adalah warisannya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak lagi cerita berkenaan dengan perkara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dan ilmu. Dan kita selesai daripada 2 bab pada hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung adab alim bersama para muridnya.